Okay, kita tengok balik. Bab inilah bahagian yang terakhir dalam bab 1, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik. Ya. Okay. Cuba tengok contoh 10 dalam muka surat 26 buku teks kamu. Okay, Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak membentuk kuboid dengan menggunakan rod kayu. Harga rod kayu ialah RM5 per meter. Tapak kuboid tersebut berbentuk segi empat sama dan tinggi kuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Okay, jumlah luas permukaan kotak ini ialah 4,800 cm persegi. Bajet Joseph untuk membina rangka sebuah kotak ialah RM15. Tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang mencukupi ataupun tidak. Okay. Baik. Untuk soalan macam ni, ikut langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, keluarkan semua maklumat-maklumat penting daripada soalan. Okey. Katakanlah kamu wakilkan panjang tapak. Panjang tapak ialah X cm. Cikgu besarkan contoh jawapan bagaimana dibuat ni. Okey. Kalau kamu tengok, panjang tapak, kalau kita anggap panjang tapak ni sebagai X cm, okey, tinggi kuboid, tapak kuboid ni berbentuk segi empat sama. Tinggi kuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Okey, panjang tapak ni kita dah wakilkan dengan X. Jadi tinggi kuboid ni kamu kena tambah 30 sebab dia lebih 30 cm. Kuboid ialah bentuk segi empat macam ni. Kuboid, betul. Jadi kita cuba keluarkan sebanyak mungkin maklumat. Kalau daripada soalan ni, kita cuba keluarkan lagi maklumat-maklumat yang boleh. Baik, jumlah luas permukaan ialah 4,800. Itu satu lagi maklumat. Lepas tu, bajet Joseph untuk membina rangka sebuah kotak ialah RM15. Bajet ni je duit yang dia ada. Ini mungkinlah kerja khusus dia kena buat kan. Kita nak tengok bajet Joseph ni cukup ke tak cukup. Okay, kemudian kamu rancang strategi. Apa yang boleh membantu kita dekat sini ialah kita boleh tentukan ungkapan luas dia dulu. Kan? Kita tahu jumlah luas permukaan ni diberi 4,800. Jadi daripada bentuk kuboid ini kita boleh cari jumlah luas. Jumlah luas, dan kita boleh buat jumlah luas ini, kita boleh ungkapkan jumlah luas ni dalam bentuk ungkapan ataupun persamaan kuadratik. Okay, lepas tu kamu selesaikan persamaan tersebut. Bila selesai kita dapat nilai X. Masukkan nilai X ke dalam panjang dan tinggi ni. Panjang tapak dengan tinggi tadi. Kemudian kamu darabkan dengan, kita tengok. Okay, kita tentukan bajet kotak ni cukup ke tak cukup dengan RM15 ni. Okay. Jadi bila kita nak rancang strategi, tadi kan kotak kita bentuk macam mana? Kotak kita bentuk macam ni kan? Okay. Luas permukaan ni sekarang ni ada berapa? Atas ni ada satu permukaan segi empat sama, bawah ni pun ada permukaan segi empat sama. Formula untuk segi empat sama ialah panjang darab lebar. Ini pun X kan? Ini pun X. Ini pun X. Jadi yang itu jumlah luas permukaan, kamu tulis sini. Jumlah luas permukaan. Sekarang kita nak laksanakan strategi kita. Permukaan sama dengan, baik, tadi ada dua permukaan yang segi empat sama, iaitu X darab X, panjang darab lebar. Dan kemudian ada apa kat sini? Kamu tengok kat sini, yang tinggi ni pula ada berapa permukaan? 1, 2, belakang tu 3, tepi ni 4. Ada 4 permukaan yang sama besar, iaitu kamu darab juga panjang darab lebar. Tapi dekat sini panjang X campur 30, lebar ni ialah X, mana-manalah panjang darab lebar tu. Ada berapa permukaan? Ada 4. Jadi dekat situ kamu darab 4, panjang darab dengan lebar. Okay. Baik, jumlah luas permukaan ni pula kita dah dapat sebenarnya. Kita dah dapat dari mana? Bukan, dia dah beri dalam soalan. Kamu boleh ganti dengan 4,800. Ini kita darab jadi algebra dia 2x kuasa 2, x darab x kuasa 2. Campur dengan ini, kalau kamu darabkan X dengan X pun X kuasa 2, cikgu selesaikan yang itu dulu. Lepas tu ni X darab dengan 30X. Okay, lepas tu sebab apa ni? Ini pun kita darabkan ke dalam.
Ni susun je lah dulu Kita susun dulu. 2x kuasa 2 campur 4x kuasa 2. Lepas tu darab kat belakang ni campur 120x. Okey, bentuk persamaan kuadratik kita. Bentuk persamaan ungkapan kuadratik kita ialah apa dia? Kalau kamu ingat balik, ialah bentuk A x kuasa 2 campur BS campur C sama dengan sifar. Tapi bentuk ni dia belum susun lagi. Jadi kamu kena susun jadi bentuk ungkapan ataupun persamaan am ni dulu. Cikgu susun bagi sama sini 2x kuasa 2 campur 4x kuasa 2. Oh ni boleh campur ni kan. Berapa kelas? Berapa ni tolong cikgu ya? Dah susun balik dapat apa ni? Padam. Okey, baik. Bila kita dah campur ni, yang ni x kuasa 2, x kuasa 2 kan? Ni kita boleh campur. Ni kita dapat 6x kuasa 2 campur 120x sebelah kanan ni. Ini cikgu bawa ke kiri jadi tolak 4,800. Okey, sini sama dengan sifar. Kita susun balik ke depan. 6x kuasa 2 campur 120x tolak 4,800 sama dengan sifar. Okey. Tapi nombor-nombor ni semua nampaknya boleh dikecilkan. Jadi cikgu nak kecilkan nombor-nombor ni semua. Cikgu bahagi dengan CP6 boleh ni. Okey. Bahagi dengan CP6. Bahagi ni dengan 6, bahagi ni dengan 6, bahagi ni dengan 6, bahagi ni juga dengan 6. Dia akan dapat x kuasa 2 campur 20x. Betul? Ni tolak 800 sama dengan sifar. Okey, kita kena susun dulu. Susun dulu dalam bentuk persamaan kuadratik. Dari sini, okey. Dari sini macam mana kita nak cari x? Kita tulis balik kat sini kita buat sama. X kuasa 2 tambah 20x tolak 800 sama dengan sifar. Okey. Macam mana kita nak selesaikan ni? Apa kaedah kita guna? Pemfaktoran. Okey, pemfaktoran. Macam mana nak faktorkan? Selain daripada guna teknik X tu, kita boleh guna apa? Guna kalkulator. Okey, dekat sini A dia 1, B dia 20, C dia negatif 800. Cuba kamu tekan kalkulator. A 1, B 20, C nya ialah negatif 800. Okey, kalau kamu guna kalkulator ni maknanya kamu nak menyemak saja jawapan. Okey. Baik, cuba tekan kalkulator sekarang. Semua orang. Apa jawapan kamu dapat? Tekan mod 3 kali, mod 4 kali. Pilih EQN. Lepas tu tanda anak panah ke kanan, pilih degree 2. Okay, masukkan A1 sama dengan B20 sama dengan C negatif 800 sama dengan. Okey, X yang pertama kamu akan dapat. Ini dari kalkulator, X yang pertama kamu akan dapat 20. X yang kedua kamu akan dapat negatif 40. Baik, tapi dalam SPM kamu guna kaedah macam ni kamu tak dapat markah. Okey. Jadi kamu kena bijak sikit, kita pindahkan negatif 20 ni ke kiri, dia akan jadi X tolak 20 sama dengan sifar. Jadi kamu pindah ke kiri, dia akan jadi X tolak X tambah 40 sama dengan sifar. Okey, ambil dua ungkapan ni, letak kat sini. X tolak 21, X campur 41 sama dengan sifar. Jadi kamu akan dapat dua jawapan iaitu X tolak 20 sama dengan sifar atau X campur 40 sama dengan sifar. Jadi satu jawapan kamu X sama dengan 20 yang ni. Okey, satu lagi X sama dengan negatif 40 yang ni. Tetapi kita takkan ambil nilai negatif ni sebab kita sedang cerita tentang panjang. Mana ada panjang negatif. Jadi nilai negatif diabaikan ataupun kita tak ambil lah ayat dia atau buat ayat yang macam kita tak ambil nilai negatif ni. Jadi nilai negatif ni diabaikan, kita akan ambil X sama dengan 20. X sama dengan 20 ni ialah apa sebenarnya tadi? Tengok balik ni. X ni apa? X ialah panjang tapak. Okey. Bila kamu dah dapat panjang tapak tu, kita tengok balik bentuk kita tadi.
Kat sini. Kan? Kita dah dapat X tu sama dengan, soalan yang lain. Okay. Kan bentuk kita bentuk kubuat tadi kan? Macam ni. Panjanglah, dari panjang ke bawah. Macam tu. Okay. Sekarang kita masukkan nilai X ni. Masuklah sini nilai. Sini 20, sini 20, sini 20. Sini pun 20. Sini 20 campur 30. Yang tinggi ni 50. 50, 50, 50. Bawah ni 20 lagi, 20. Betul? 20, sini 20. Okey. Berapa panjang kayu ni semua nak dipakai? Berapa panjang kelas? Ukuran kotak tu. Jadi panjang sisi kotak, okey. Panjang sisi kotak yang nak diperlukan ialah, kamu campur semua ni. Ada berapa tu? Ada, yang 50 tu ada 4, betul? 50 darab 40, 50 darab 4. Yang ni, yang tinggi-tinggi ni, tiang ni, dia ada 4. Lepas tu yang melintang tu, yang tapak dia ada berapa? 8. 8. 8 darab 20, betul? Nak campur dengan 8 darab dengan 20. Okey. Jadi jumlah panjang sisi kotak ni berapa? Jumlah dia ini 200 campur dengan 160 sama dengan 360. Unit apa kelas? Ni sambung tadi unit apa ni? Sentimeter kan? Cuba tengok balik soalan punya saya. Sentimeter. Jadi ini sentimeter. Cuba tengok balik soalan. Kalau kamu ada buku teks tu, kita harga harga rod kayu RM5 per meter. Tapi kita punya ukuran tadi sentimeter. Bermakna kamu kena tukar, okey, kena tukar sentimeter ni jadi meter. Maknanya kamu bahagi dengan 100, dia akan dapat 3.6 meter. 360 bahagi dengan 100, okey, ini basic. Bagi 100, gerakkan titik perpuluhan ke depan, dapat 3.60 meter. Penukaran asas. Jadi, kalau 1 meter, harga dia RM5, 3.6 berapa harga dia? Ini ceritanya tadi. Okay. Kita nak pakai berapa meter kelas? 3.60 3.60 meter, cuba kita darabkan dengan RM5. Berapa? 18. Okey, RM18. Tetapi Joseph ni, dia cuma ada bajet RM15. Cukup tak cukup duit dia? Tak cukup. Tak cukup. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Joseph tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina rangka kotak ni. Macam tu. Itu contoh soalan penyelesaian masalah. Okay, kalau ada cikgu cakap soalan kebat. Ni sebenarnya soalan penyelesaian masalah saja. Kita gunakan ungkapan ataupun persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah. Itu contoh yang pertama. Okay. Dalam buku teks dia bagi satu contoh saja, kita terus pergi kepada praktiskan diri. Kalau kamu tengok buku teks muka surat 27, praktiskan diri 1.1H. Okey, 1.1H. Okay, sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat perlu dipagar dengan dawai pagar. Panjang padang ini ialah X, 5S campur 20, lebarnya X. Ini macam tadi juga, cuma yang dibentuk segi empat tepat. Okey, ungkapkan luas padang ini dalam sebutan, padang ini L dalam sebutan X. Okey, ini kan bentuk segi empat kan? Ini kan bentuk segi empat. Panjang darab lebar lah macam tu. Jadi kalau kita nak cek luas, panjang darab lebar. Nak jawab jawapan A ni, luas L, formula dia panjang darab dengan lebar. Okey, panjang apa? Panjang ni 5X ataupun cikgu ambil X lah. X darab dengan 5X campur 20. Okey, dia suruh ungkapkan je kan. Ungkapan maknanya kita akan tinggalkan jawapan kita dalam bentuk macam ni. Okey, darabkan dengan X ni darab dengan 5X. 5X kuasa 2. X darab dengan 20 campur dengan 20X. Kamu dah tinggalkan ungkapan itu saja. Dia belum suruh selesaikan lagi. Okey, dah selesai A. B pula. D
Diberi luas padang ni 5,100 meter persegi. Kita tengok hati-hati unit kena hati-hati. Ni meter-meter. Okay, soalan ni pun meter juga, tak ada masalah. Baik, diberi luas padang ini ialah 5,100 meter persegi. Hitung kos memagar padang ini jika kos dawai tersebut, kos dawai pagar tersebut ialah RM20 per meter. Dia macam tadi lah soalan ni. Jadi kita ambil balik ungkapan kita. L sama dengan 5X. L sama dengan 5X kuasa 2 campur 20X tadi. Okay, gantikan tempat L ni dengan 5,100. 5X kuasa 2 campur 20X. Okay, susun jadi bentuk am. Kita tak boleh buat pemfaktoran kalau bentuk dia masih dalam macam ni. Tak boleh. Bentuk am ialah kamu susunkan 5X kuasa 2 campur 20X. Ini cikgu pindah ke kanan. Tolak 5,100 sama dengan sifar. Mesti sama dengan sifar. Ini pindahlah ke depan. Okay, pindah depan. Sama dengan sifar. Okay, nampaknya nombor ni boleh kecil lagi, kita kecilkan. Okay, kita cuba kecilkan ni bahagi dengan, ni bahagi dengan 5, ni bahagi dengan 5, ni bahagi dengan 5, ini pun bahagi dengan 5. Ini akan jadi X kuasa 2 campur 4X. Ini tolak kan? Terajak pula. Okay, ni tolak. Tolak. Berapa ni? 1, 0, 2, 0 sama dengan sifar. Okay, apa kaedah kita nak gunakan untuk cari X ni? X ni apa? Lebar tadi kan? Lebar X ni. Okay, apa kaedah kita nak gunakan kelas? Kita guna kaedah Pemfaktoran. Pemfaktoran. Okay. Kalau kamu nak cepat, kamu cek dulu dalam kalkulator, lepas tu susun jawapan kalkulator tu letak dalam bentuk ungkapan. Ataupun kalau kamu nak mengambil langkah slow and steady, kamu gunalah teknik X tu. Okay, pilih X ni macam tu. Okay, lepas tu cari 2X, cari 2 nombor dekat sini. 2 nombor yang boleh darab bila campur dapat yang tengah macam tu. Ikut saja kaedah pemfaktoran. Tapi kalau cikgu akan guna kalkulator terus. Dulu, untuk bantu cikgu, bantu mempercepatkan pemfaktoran tu. Baik, A dekat sini 1. Yang tak ada nombor ni 1 lah. B sama dengan 4, C sama dengan 1,020. Okay, cuba kamu tekan kalkulator. Apa X1 kamu dapat? Apa S2 yang kamu dapat? Cuba kelas. Cari S1 ini, praktiskan diri ni. Dalam buku teks kita bincang sama-sama. Apa jawapan kamu dapat? 30. Satu apa? 30. X1 Okey, satu lagi S2? negatif 34. Okey, bagus. Okey, bagus negatif 34. Baik. Jadi cikgu nak tulis dalam bentuk ungkapan. Bila cikgu nak tulis dalam bentuk ungkapan, cikgu pindahkan dia ke kiri. Dia akan jadi X tolak 30 sama dengan sifar. Cikgu mengundur ke belakang. Cikgu mengundur ke belakang. Ini bersama. Bila pindah ke kiri, dia akan jadi X campur 34 sama dengan sifar. Jadi cikgu ambil satu ungkapan ni, cikgu letak kat sini. Cikgu letak X tolak 30. Satu lagi ungkapan kat sini. X campur 34. Cikgu macam mengundur ke belakang je lah. Jadi satu jawapan X tolak 30 sama dengan sifar. Atau X campur 34 sama dengan sifar. Okey. Lepas tu, cikgu tulis ni X sama dengan 30. Bila pindah jadi 30. Inilah tadi ni. Kan? Satu lagi ni bila pindah jadi negatif 34. Atau X sama dengan negatif 34. Jadi negatif ni ialah kita tersedang cerita tentang lebar. Kalau lebar, tak mungkin jawapan kita dalam bentuk negatif. Jadi yang ni cikgu letak dalam kurungan. Nilai X negatif diabaikan. Cikgu tak nak ambil jawapan ni. Kita nak akan pilih jawapan X sama dengan 30. Baik Baik. Kita belum selesai lagi. Kita baru tahu lebar dia. Sekarang kita nak cari sampai kos kan. Kita nak cari sampai kos. Kos memagar ni tadi. Okay. Sekarang apa kita nak buat? Kita dah tahu X sama dengan 30. Okay. X sama dengan X sama dengan 30 je yang kita pilih. Kita tak ambil nilai negatif tadi. X sama dengan 30. Baik, pagar tu tadi. Okay, pagar tadi kan bentuk macam ni. Betul. Tepi ni apa? Ni X. Ini X kan? Lepas tu panjang pagar yang ni 5X campur 20. Kamu tengok balik soalan muka surat 27 tu.
Ini 5X campur 20. Baik, bila kamu nak hitung, nak pagarkan dia, nak pagarkan, kita kena cari perimeter kan. Bila kita cari perimeter, kita cari jumlah perimeter lah, perimeter. Perimeter cerita kita tadi apa? Padang kan? Padang. Campurlah semua. Campur semua. Maksud kamu campur X, campur 5X campur 20, campur lagi satu 5X campur 20. Okey, ni cerita yang gambar ni tadi ni. Okey. Kita tukarlah. Kita guna X sama dengan 30. 30 campur 30 campur 5 darab 30 campur 20. Lepas tu campur 5 darab 30 sama dia, tukar je 30 kat sini. Okay, berapa jawapan ni kelas? Cuba kira. Ini 30 campur 30 campur ni 150 campur 20. 170, 170. Okay, berapa dapat? Ini 200, 200. Ini 200, ini pun 200, 400. Betul? Okey, 400. 400 meter. Perimeter keliling padang ni. Adik, daripada soalan tu tadi, okey, dia cakap apa dalam buku teks ni? Kos dawai pagar tu. Kos dawai pagar. Kos dawai pagar ialah RM20 per meter. Okey, RM20 per meter. Sekarang ni ada 400 meter kita nak kena pagarkan. Cuba darab. 400 darab dengan RM20. Maknanya dia kena spend, dia kena belanja RM8,000 untuk kos dawai pagar. Inilah jawapan dia. RM8,000 dia perlukan. Jadi ada step ataupun ada langkah yang memerlukan kamu menggunakan persamaan kuadratik. Ya. Boleh? Cuba kita jawab sama-sama ni, praktis pendiri 1.1 HD nombor 2 tu pula. Okey. Encik Kamarul memandu keretanya dengan laju purata 20 T tolak 20 km per jam selama T tolak 3 jam di lebuh raya. Okey. Baik, jarak yang dilalui oleh Encik Kamarul ialah 225 km. Had laju bagi lebuh raya berkenaan ialah 110 km per jam. Adakah Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju tersebut? Okay. Mematuhi peraturan had laju lebuh raya tersebut. Baik. Dia dapat soalan macam ni, jangan panik. Okey, ini soalan-soalan penyelesaian masalah. Kita tengok, keluarkan maklumat-maklumat kan. Langkah-langkah bila nak menyelesaikan masalah. Tengok apa maklumat diberi. Diberi laju purata, unit kilometer per jam. Diberi masa T tolak 3 jam. Okey, unit semua okey ni, jam ini pun jam. Jarak yang dilalui oleh Encik Kamarul 225 km. Okey, ni kilometer, ini pun kilometer, tak ada masalah. Okey, ni had laju ni bagi sebagai rujukan. Kalau kamu ingat semula, formula segitiga kita, formula jarak laju masa, kalau kamu pernah belajar, okey, purata, kita nak cari purata laju, iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ingat lagi tak? Purata laju sama dengan, sebab ni bahagi kan? Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kena masukkan dalam rumus ni lah. Okay, purata laju ni 20 T tolak 20. Tu. Jumlah jarak 225. Okay, kita dah laksanakan strategi dah ni. Lepas tu masa T tolak 3. T tolak 3. Okay. Sekarang ni kamu kena susun, jadi bila kita nak cari T, kita kena susun semula supaya jadi persamaan kuadratik. Okay, ini satu ungkapan, ini satu ungkapan. Kita nak hilangkan pecahan, kena darab silang. Okay. Darab silang kita akan buat macam ni kelas. T tolak 3, 20 T tolak 20 sama dengan 225. Okay, lepas tu ada dua kurungan, apa kita kena buat? X pen ataupun kembangkan. Bila ada dua kurungan, kita kena buang kurungan dengan cara pengembangan.
T darab 20T, 20T kuasa 2. T darab negatif 20, negatif 20T. Okey tak kelas? Okey tak ni? Okey. Masih lagi on track? Okey, ni negatif 60T. Ini negatif dan negatif campur. Kalau kamu buat sendiri boleh tak ni buat ni? Sebab cikgu kita buat sama-sama. Boleh insyaAllah Cikgu guidekan saja. Nanti kamu cuba lagi sekali. Baik, yang T ni kita boleh campur. Negatif 80T campur 60. Pindah supaya jadi sama dengan sifar. Sama dengan sifar. Okey, susun balik jadi bentuk am. 20T kuasa 2 tolak. Ini hilang T ni. Ini tolak 20, tolak 20 lah kan? Tolak 20T, tolak 225 sama dengan sifar. Okey? Betul tak ni? Apa cikgu buat ni? Tu cikgu syok sendiri ni kelas. Cek balik betul tak ni? 20T kuasa 2 tolak. Ni dah salah. Betul tak ni? Tolak 20T, tolak 60, tolak 60. Okay, ni 20T, tolak 80T kuasa 2, tolak. Oh, yang ni mana pergi 60 cikgu ni? Kita kena padang. Kita belajar dari kesilapan. Kalau matematik kita buat silap, itu maknanya kita belajar. Okay. Baik. Mundur balik. Ini dah betul. Okay, 20T kuasa 2 tolak 20T. Ni cikgu tulis 80 lah. Tolak 80T campur 60 tolak 225 sama dengan sifar. Okey. 20T kuasa 2 tolak 80T. Sini apa? Depan ni tolak 165 sama dengan sifar. Okey, nampak ni semua boleh bahagi dengan CP5. Cikgu nak kecilkan nombor, senang nak patuh. Ini bahagi dengan CP5, bahagi dengan 5, bahagi dengan 5, ini pun bahagi dengan 5. Cikgu sambung sini, dia akan dapat 4T kuasa 2 tolak 16T tolak 33 sama dengan sifar. Cikgu dah buat sebelum ni. Okey, jadi yang ini kita nak cari T. Kita dah susun jadi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita susun jadi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi kita kena cari apa dia T. Okay. Dah cari T, dah dapat T nanti kita akan masukkan balik dalam hal laju. Dalam laju ni. Mana laju kita? Laju ni. Kalau laju ni jawapan dia kurang dari 110, maknanya Cik Kamarul mematuhi. Kalau T ni lebih daripada 110, maknanya hal laju Cik Kamarul tu melebihi had laju lebuh raya. Okey. Kita mula daripada sini. Kena fakturkan. 4T sama sini 4T kuasa 2 tolak 16T tolak 33 sama dengan sifar. Okey. Cuba tekan kalkulator kelas. Cuba tekan kalkulator jap. Dapat apa T ni? Okey. Buat. 5/1/2. 5/1/2. T yang pertama Okay, bila kamu tekan kalkulator, tekan kalkulator T, X yang pertama lah, T yang pertama 5/1/2. Kalau jadikan dia pecahan tak wajar berapa ni? 11/2 kan? Okay, satu lagi T. T yang kedua dapat apa? 1/1/2. Ada negatif tak? Ada. Ada. Negatif 1/2. Kalau jadi pecahan tak wajar dia apa? Negatif 3/2 kan jawapan ni kan? Betul? Okey, sebelum kita nak buat keputusan tak nak ambil negatif ni, susunlah dulu. Jadi bijak sikit. Okey, T ni darab ke atas, jadi 2T sama dengan 11. 11 ni pindah ke kiri, 2T tolak 11. Tolak 11 sama dengan sifar. Ni tolak ni, tolak. Tolak. Jadi ini satu ungkapan kita dapat. Ini pun sama, kita buat satu ungkapan nak susun balik tu. Ini 2T sama dengan negatif 3. Negatif 3 pindah ni jadi 2T campur 3 sama dengan sifar. Jadi cikgu ambil dua ungkapan ini,
Letak kat sini. 2T tolak 11, 1. Okey, satu lagi 2T campur 3 sama dengan sifar. Okey, satu jawapan cikgu 2T tolak 11 sama dengan sifar atau 2T campur 3 sama dengan sifar. Ini kita dapat 2T sama dengan sifar. Macam undur ke belakang. Macam tu. Atau, okey, 2T ni pindah ke kanan. Negatif 3, T sama dengan negatif 3/2. Sebenarnya cikgu kita dah cari kat mana? Kita dah cari guna kalkulator. Semuanya kalkulator ni bantu kita untuk cepatkan pemfaktoran. Konsep dia kita kena tahu dekat sini. Okey, dapatlah 2T. Bila dah dapat 2T, kita ada 1T ni ada nilai negatif. Sedangkan kita tak ada nilai untuk masa tak ada nilai negatif. Jadi ni nilai T negatif diabaikan. Kita abaikan. Kita tengok yang T negatif. Jadi kita tengok satu je jawapan kita. T sama dengan 11/2. Baik. Lepas dah dapat T tadi, kita masuk balik dalam purata laju kereta Encik Kamarul ni. Okay. Masuk balik dalam purata laju kereta Encik Kamarul. Berapa? 20T tolak 20. Okay. Okay, tadi kita dah pilih T sama dengan 11/2. Jadi kita masukkan dalam purata laju pemanduan kereta Encik Kamarul berapa? 20 T tolak 20 kan? Okay, gantikan tempat T dengan 11/2. Okay, yang ni 2/1, 2/10, 10/11, 110 tolak 20. Ini adalah 90 km per jam. Ya, pemanduan kereta Encik Kamarul, ya, laju puratanya ialah 90 km per jam. Jadi macam mana nak jawab soalan tu? Dia tanya, adakah Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Jawapan dia apa? Ya, Encik Kamarul, tulis baliklah. Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya. Macam tu. Okey.